yang selain daripada puasa Ramadan, di mana walaupun Allah Subhanahu wa taala suka dengan ibadat puasa ini, bahkan dikatakan antara ibadat yang paling tua dalam dunia ni ialah ibadat puasa, namun tidaklah semua hari-hari itu Allah Ta'ala nak kita berpuasa dalam setahun. Bahkan ada hari-hari itu Allah Ta'ala melarang kita daripada berpuasa padanya, kerana puasa ini adalah bukan tujuannya untuk menyeksa diri, seperti mana sebahagian agama-agama yang menjadikan menyeksa diri adalah cara mendekatkan diri dengan Allah. Adapun Islam memaknakan fitrah itu merupakan sebaik-baik cara untuk mendekatkan diri dengan Allah. Sementara lagi hatta puasa Ramadan yang kita berpuasa tiap-tiap hari padanya pun Allah menyebut yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah mengfardukan ibadat puasa ini kepada kamu untuk memudahkan kamu dan bukan untuk memayahkan kamu. Dengan arti yang lain, ibadat puasa ini manfaatnya kepada manusia. Apalah boleh dianggap menyeksa diri ini perkara yang beri manfaat pada manusia, tentulah tidak. Kerana itulah di sana ada hari-hari yang bukan sekadar tak disunatkan berpuasa, bahkan diharamkan berpuasa. Antara lainnya telah kita baca pada pengajian yang lalu, iaitu puasa pada dua hari raya, Aidil Fitri dan Aidil Adha, yang telah kita huraikan lebih kurang berkenaan dengannya. Kemudian hari Tasyriq, iaitu hari-hari selepas daripada hari Aidil Adha, ataupun 3 hari selepas Aidil Adha, yang juga dilarang berpuasa padanya. Ada ulama yang mengatakan larangan itu haram, dan inilah pandangan jumhur, dan ada yang mengatakan makruh. Namun jika sekiranya ia melibatkan kepada orang haji, orang yang mengerjakan haji, yang tidak ada belanja untuk membayar dam setelah mana dia menunaikan haji yang mesti bayar dam, seperti haji tamattu' dan haji qiran, maka bolehlah dia berpuasa pada hari-hari tasyrik, dilonggarkan kepada dia supaya disempurnakan kekurangan yang ada pada kedua jenis haji yang dilaksanakan itu, ditampung dengan puasa ketika mana masih berlangsungnya musim ataupun hari-hari haji itu. Kemudian kita dah belajar juga dilarang berpuasa pada hari Jumaat semata-mata, mengkhususkan puasa pada hari Jumaat, kerana hari Jumaat ini adalah hari raya mingguan orang-orang yang beriman, dan berpuasa bukan tanda raya. Raya salah satu di antara cirinya ialah makan dan minum. Maka sesiapa yang menganggap besarnya dan mulianya hari Jumaat, dan dia adalah tahu menjadi mulia dan besarnya hari Jumaat ini adalah kerana Allah memuliakannya, Rasulullah memuliakannya, maka oleh kerana itu cara memuliakannya ialah cara yang Allah dan Rasul hendak. Maka caranya bukan puasa. Walaupun puasa ini ibadat yang besar, tapi bukan salah satu cara memuliakan hari Jumaat. Bahkan dimuliakan dengan yang lain, dengan cara yang lain. Melainkan kalau nak puasa juga, dan tidak dikira dilarang puasanya itu kalau dia puasa sehari sebelum, Khamis dan Jumaat.
maka tak apa, tak makruh. Ataupun sehari selepas Jumaat dan Sabtu, maka tak apa. Ataupun hari Jumaat yang dia puasa sunat itu kena pada hari yang hari-hari yang besar yang disunatkan puasa, seperti mana jatuhnya hari awal Zulhijjah pada hari Jumaat, maka ni tak apa dia puasa. Jatuhnya hari Jumaat hari Ashura, maka tak makruh puasa. Ataupun juga hari Jumaat itu jatuh pada hari kebiasaan dia puasa. Seumpama satu orang yang menjadikan amalan dia puasa tengah bulan, 15 hari bulan, sokmo-sokmo tiap-tiap bulan 15 hari bulan dia puasa, 15 hari bulan dia puasa. Contohnya dia puasa sebulan sehari, puasa sunat. Tulangnya bulan tu 15 hari bulan jatuh hari Jumaat, maka tak makruh bagi orang ni puasa. Ataupun orang yang puasa menjadikan amalan dia puasa pada hari pertama dalam satu bulan, hari terakhir dalam satu bulan, jatuh hari itu hari Jumaat, maka tak apa, kerana ini adat dia. Tapi dengan tidak pasal-pasal nak puasa hari Jumaat saja-saja, ini makruh hukumnya. Walaupun di sana ada ulama yang mengatakan hukumnya haram. Dalam pandangan jumhur ulama hukumnya dilarang, memang larang juga, tapi makruh. Larangan makruh. Walaupun bunyinya makruh, maka bodoh yang amat berdoa orang yang buat ibadat, yang ibadat tu hukumnya makruh. Orang buat ibadat ni nak boleh pahala, dia buat ibadat makruh. Tak cerdik. Kemudian malam ni an-nahyu an ifradi yaumis sabti bisiyamin. Larangan mengkhaskan puasa pada hari Sabtu, mengifradkan. Ifrad maknanya menyendirikan puasa pada hari Sabtu. Puasa hari Sabtu saja, tak ada hari Jumaat, ni hari Sabtu saja. Dibawa sebuah hadis an Busri Salmi, daripada Busri As-Salmi. Ni sahabat Nabi tapi tak suhu sangat. Busrin bin Abi Busr As-Salmi Al-Mazani radhiyallahu anhu. Bahkan lagi mungkin orang biasa dengar sikit anak dia Abdullah bin Busr. Ini agak suhu sikit. Tapi pun begitu di kalangan sigharus sahabah, sahabat kecil. Dan Busri ini ada beberapa orang adik-beradik yang semuanya juga sahabiah yang perempuan, termasuk salah seorang bernama As-Sama. Busri As-Salmi meriwayatkan satu hadis daripada saudara perempuan dia, adik perempuan dia yang bernama As-Sama radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, la tasumu yawm as-sabt illa fima fturida alaikum. Janganlah kamu puasa pada hari Sabtu saja-saja, kecuali puasa yang difardukan ke atas kamu, puasa wajib. Puasa Ramadan hari Sabtu ada apa? Puasa nazar, puasa bayar kafarat, ini puasa fardu, puasa wajib. Nak buat hari Sabtu, tak apa. Orang yang bayar kafarat kena puasa 2 bulan berturut-turut, contohnya. Maka puasa fardu tak apa. Wa illam yajid ahadukum illa liha'a inabin. Sekalipun seorang di kalangan kamu pada hari Sabtu tidak mendapatkan sesuatu untuk dimakan, kecuali kulit anggur, au uda syajarah, ataupun batang-batang pokok, falyamdughu, maka hendaklah dia memamahnya sebagai tanda dia tak puasa pada hari itu. Dalam hadis ini Nabi SAW rakyat terang-terangan, janganlah puasa hari Sabtu dengan tidak ada pasal-pasal. Kalau tak ada, sampai tak ada makanan pun mamahlah, daun kayu apa pun, biar tak puasa pada hari itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ashabus Sunan dan Al-Hakim.
Dan berkata Al-Hakim hadis ini sahih di atas syarat Imam Muslim. Dan Al-Imam Tirmizi menghasankan hadis ini. Wa qala, dan kata Imam Tirmizi, wa ma'na al-karahah fi hadha, dan makna makruh dalam hadis ini, an yakhtassa ar-rajulu yawm as-sabt bi-siyam, iaitu bila mana seseorang itu mengkhususkan puasa pada hari Sabtu. Lianna al-yahuda yu'azzimuna yawm as-sabt, kerana orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu. Wa yaqulu, wa qalat Ummu Salamah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu yawm as-sabt wa yawm al-ahad akthar mimma yasumu min al-ayyam, wa yaqulu innahuma 'idul musyrikin fa ana uhibbu an ukhalifahum. Rawahu Ahmad wal Baihaqi wal Hakim wa Ibn Khuzaimah wa sahhaha. Dalam satu hadis, ada hadis riwayat Nabi puasa hari Sabtu, ada hadis yang diriwayatkan oleh isteri baginda Ummul Mukminin Ummi Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummi Salamah, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali berpuasa hari Sabtu dan Ahad. Puasa hari Sabtu, tapi Nabi puasa berekal dengan hari Ahad. Lebih banyak daripada puasanya baginda pada hari-hari yang lain, yakni pada hari selain daripada hari yang sunat puasa, Khamis, Jumaat, Khamis, Isnin. Yang banyak Nabi puasa selain pada hari-hari itu, hari Sabtu, Ahad pun banyak juga Nabi puasa. Dan baginda bersabda, sesungguhnya keduanya, yakni Sabtu dan Ahad itu adalah hari perayaan orang-orang musyrik, maka aku suka untuk menyalahi mereka. Hari Sabtu, hari besar Yahudi. Hari Ahad, hari besar Kristian. Hari raya dia. Maka hari raya dia, maka kedarah dah dia hari raya dia. Kita tak setuju dengan dia. Maka tunjuk tak setuju dengan dia, Nabi puasa hari Sabtu, puasa hari Ahad. Yang menunjukkan macam hari Jumaat juga. Kalau nak puasa hari Sabtu boleh kekeh dengan hari Ahad selalu. Kalau nak pasal-pasal nak puasa hari Sabtu dengan arti puasa sunat, maka ini makruh menurut jumhur ulama. Wa madhhabul Ahnaf wasy-Syafi'iyyah wal Hanabilah karahatu as-shaum yawm as-sabt munfaridan li hadhihi al-adillah. Kerana hadis-hadis yang seperti inilah ulama mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali menghukumkan makruh puasa hari Sabtu saja, yakni puasa sunat. Wa khalafa fi dhalika Malik, adapun Imam Malik dia bersalahan dengan jumhur, fajawwaza siyamahu munfaridan. Imam Malik mengharuskan puasa dengan tidak makruh hari Sabtu saja, bila karahah tak makruh. Imam Malik kata, wal hadithu hujjatun alaih, namun setelah kita baca hadis ini, sahlah hadis ini menjadi hujjah kepada mazhab Malik yang mengatakan tak makruh. Tak makruh pun ada hadis. Dan mungkin kalangan kita kata, dari mana Imam Malik bulan-bulan ada hadis pun kata tak makruh juga. Sebenarnya Imam Malik mendhaifkan hadis ini. Dan sebab tu dia kata tak makruh. Imam Malik mengatakan hadis ini hadis muttarib, hadis yang bergoncang sanadnya. Ini cerita ilmu hadis, sebab tu dia tak pakai. Namun ulama-ulama yang lain guna hadis ini, dan hadis ini sahih insya-Allah, dan membenarkan pandangan jumhur. Itu puasa hari Sabtu saja-saja, puasa sunat tak boleh. Puasa apa nama ni, fardu tak apa, puasa fardu kati puasa Ramadan. Kita tinggal puasa Ramadan 2-3 hari tinggal. Perempuan yang tinggal kerana haid, orang lelaki yang tinggal kerana sakit. Pak kita ni hari Sabtu cuti. Sabtu cuti senanglah sikit nak kati puasa. Dan mai kerja dengan letih dengan apa mungkin payah. Maka tidak termasuk yang dimarahnya puasa sunat. Nabi kata jangan puasa hari Sabtu illa fi mafturida alaikum, mereka puasa fardu, puasa wajib. Tak apa. Puasa wajib
sama ada wajib dengan arti puasa qada, atau wajib kerana puasa bernazar, atau wajib kerana puasa bayar kafarat, maka tak apa hari Sabtu, ataupun hari Sabtu yang direka dengan hari Ahad, ataupun hari Sabtu yang direka dengan hari Jumaat macam kita baca kemarin sebelum ini, maka tak apa hukumnya. Dan saya royak ada orang kita tak payah ceramah panjang bab tak payah puasa ni, pasal dia memang malas puasa. Hari Ahad hari Senin Khamis hak suruh puasa boleh tak puasa. Sebab hari Sabtu pula muka lagi tak puasa, dia tak puasa dah. Bila kita belajar juga hukum, takut mana tahu satu hari nanti mari lebar ke, mari puasa berjuruh ke, puasa ada mengaji dah benda ni. Dan di sini juga menunjuk bagaimana, dan hadis-hadis seumpamanya Nabi SAW menunjukkan secara simbolik tidak bersetuju dengan apa yang diamalkan oleh orang musyrikin. Bila hari raya dia puasa, bila dia buat perangai pasal ni, Nabi buat perangai pasal lain, untuk menunjukkan tak setujunya, tak selarasnya dengan dia. Kerana kadang-kadang puak-puak ini nak menunjukkan dia betul, dia kata Muhammad pun tiru kita juga, Muhammad pun turut kita juga, ini agama cetak bapak tiru kita. Ini banyak berlaku. Seperti mana apabila berlakunya perubahan kiblat, apabila Nabi SAW sampai ke Madinah, masa tu kiblatnya masih lagi menghadap Masjidil Aqsa di Palestin. Maka Nabi SAW antara lainnya diejek oleh orang Yahudi. Dan Yahudi mengatakan, buat apa kami nak masuk agama Islam? Kiblat pun tiru kiblat kami, cetak bapak ikut kiblat kami. Patut dia ikut kami, bukan kami ikut dia. Kami memimpin. Maka Nabi SAW selalu ingin kiblat tukar pada Kaabah, kerana banyak sebab, antaranya kerana ini. Akhirnya Allah Ta'ala tukar kiblat ke arah Kaabah. Bila tukar kiblat arah Kaabah, kata Yahudi kata pula, kata ni agama main-main, kiblat boleh tukar-tukar, kiblat ni benda besar boleh tukar-tukar, dia kata. Bila ikut sama dengan kiblat dia, dia kata tiru dia. Dia tak betul semua. Sebab itu Rasulullah SAW ada banyak perkara cuba untuk mukhalafah, menunjuk bersalahan, tak sama dengan Yahudi, tak sama dengan Kristian, nak tunjuk tak setuju dengan dia. Ini. Tapi Nabi kata bila mari akhir zaman, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira' hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuh. Bulan-bulan aku mengajar, aku tunjuk cara hidup. Biar Islam ni cara hidup dia sendiri, tak serupa dengan orang lain. Tapi malangnya di akhir zaman kayak gini, umat aku akan ikut perangai orang yang aku marah tu. Sikit demi sikit. Mula-mula sejekal demi sejekal, lepas tu serta demi serta. Lepas tu kalau orang tu masuk dalam lubang bewok pun, masuk dalam lubang bewok juga ikut dia. Sahabat Nabi kata, Al-Yahudu wan Nasara ya Rasulullah, pergi Rasulullah, hak puak kita akan ikut dia. Sampai masuk dalam lubang bewok pun ikut juga. Yahudi Nasrani ke? Nabi kata faman, sampai dia lagi kalau bukan dia. Dan apa Nabi royak tu berlaku sungguh. Berlaku sungguh. Yang kelima, an-nahyu an sawmi yaumi syak, larangan berpuasa pada hari syak. Hari syak ni hari apa? Hari syak ini menurut pandangan jumhur ulama ialah hari ke-30 Syaban. Iaitu Nabi kata, sumu li ru'yatiha wa aftiru li ru'yatiha. Sumu li ru'yati, puasalah kamu belaka semua kerana tengok anak bulan. Raya kalau tengok anak bulan. Fa in ghumma, kalau sekiranya ditutup dengan awan, tak nampak. Fa akmilu Sya'ban 30, cukupkan Sya'ban 30 hari. Dengan arti bulan-bulan ini 29 hari, 30 hari. Kalau 29 hari menampak anak bulan,
Lepas 29 hari, esok 1 hari bulan baru lalu. Bila dah nampak anak bulan, kena cukup bulan ni. Bulan tengah kita duduk. Bukan Ramadan, Syakban ni semua bulan gitu. Kalau nampak anak bulan, apa nama ni, 29 Zulkaidah, nampak anak bulan, maka esok 1 Zulhijjah. Nampak anak bulan, apa nama ni, Rejab, anak bulan Syakban, 29 Rejab, nampak anak bulan Syakban. Esok 1 hari bulan Syakban lalu. Bila tak nampak, kena cukup. Maka hari cukup tu, hari 30 tu panggil hari syok. Hari syok. Syok maknanya hari yang boleh jadi hari tu Ramadan dah. Boleh jadi hari tu bulan baru dah. Tapi dok puasa juga kan tak nampak anak bulan. Orang kata hari memegang. Hari memegang. Maka hari macam ni juga adalah hari yang dilarang kita berpuasa padanya. Dan larangan ini ada ulama yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan maknanya haram. Berdalilkan dengan hadis Nabi SAW yang banyak berkenaan dengan perkara ini. Antara disebut qala Ammar ibnu Yasir, berkata Ammar bin Yasir radhiyallahu an, ini masyhur ni sahabat Nabi ni, antara as-sabiqun al-awwalun, orang yang mula-mula masuk Islam dalam keluarga Yasir yang masyhur, apa ni, Maula Bani Makhzum, ataupun yang diberikan lagi mak dia nama Sumayyah. Allah Ta'ala menguji orang-orang yang masuk Islam ni. Di peringkat awalnya mereka diuji dengan seksaan yang kuat. Kemudian bila dah menang, uji dengan menang pula. Allah Ta'ala akan berhenti menguji. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kalau mu ada atas dunia hari ni, tidak ada dengan pandai-pandaimu Allah Ta'ala buatmu. Kalau mu mati esok lusa pun sama juga. Mati bukan kaki jantung, Allah Ta'ala nak mu mati. Dan masa sementara nak berjumpa mati masa hidup, Allah Ta'ala akan uji kamu. Uji dengan senang, uji dengan susah, supaya ternyatalah siapa yang baik sekali amalan dia. Macam cikgu sekolah juga, ajar anak murid 3-4 bulan aja, nampak angguk-angguk macam buruk belatuk, angguk. Nampak baca buku. Beg sekolah kadang-kadang besar oleh lori bandar orang, bawa siapa hari. Heret ke beg. Tapi tak tahu faham ke tak faham. Akhir test periksa, baru tahu siapa dia belajar sungguh, siapa dia angguk sungguh, siapa dia kepala tekak je angguk, kepala tak ke lain. Hak dulu hak gagal. Maka Allah Ta'ala buat kita atau Nabi Muhammad SAW raya apa yang kena buat, raya apa yang jangan buat, diuji oleh Allah. Siapa dia yang buat seperti mana Allah Ta'ala nak, siapa dia yang deraka. Allah Ta'ala uji manusia. Di peringkat awal Islam, Allah Ta'ala uji dengan susah, dengan payah. Ramai yang apa, yang jadi murtad semula, tak sanggup terima dengan susah. Ramai ada juga yang dikecek, maka dia makan dengan kecek, balik air semula. Tapi ada juga yang tahan. Yang bertahan ini diabadikan sejarah hidup dia, disebut sampai hari ini. Di antaranya Yasir dan juga Sumayyah radhiyallahu anhuma, yang mereka nasib tak baiknya, 2 buah keluarga miskin yang duduk di bawah tangan Abu Jahal, bapak gangster, hodak pakar sekali. Dan akhirnya nak tunjuk marah ke Islam ni, bunuh Sumayyah, bunuh Yasir. Sampai Nabi kata, sabran ya ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji pertemuan kita dah di syurga. Puas hati mati dibunuh, kerana akhirnya kita akan mati juga. Doktor mati. Orang Arab kata, illam tamut bisayfin tamut bighairiha. Kalau mudak mati ni cetak dia orang di pedang, mati juga.
ta'addadatil asbab wal maut wahid. Macam-macam perkara boleh jadi sebabmu mati, tapi mati itu sekara saja. Mati kena tetak pun mati, mati langgar di lori pun mati, mati sakit jantung pun mati, saja mati ni. Maka apa namanya, orang ini mati kerana mempertahankan akidah dia. Ni semulia-mulia mati, mati syahid. Dan Ammar bin Yasir pun mati juga, syahid juga, dibunuh oleh golongan pemberontak yang kemudiannya di zaman fitnah, di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ini cerita lain, tapi nak ceritanya orang-orang ini semua sahabat, tokoh-tokoh besar belaka. Ammar bin Yasir kata, man sama al-yawma alladhi yushakku fih faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ammar bin Yasir dalam kuliah dia kata radhiyallahu an, siapa-siapa dia tebang puasa juga hari Syok, hari 30 tu puasa juga, 30 Syaban, maka dia benar-benar telah derhaka pada Abul Qasim. Abul Qasim ialah kunyah Rasulullah SAW. Yakni satu orang tu boleh dia panggil dengan nama anak sulung dia. Kita ada anak sulung kita nama Daud, ke kita sunat panggil kita dengan nama Abu Daud. Dia tu Abu Daud, bukan Abu Daud hadis tu, ayah Daud, anak dia nama Daud, maka Abu Daud. Panggil seseorang tu dengan nama anak sulung dia, dia panggil kunyah. Perempuan pun sama juga, Ummu Daud, Mak Daud, ambil nama anak sulung. Nabi kita Muhammad SAW, salah satu anak Nabi suruh nama Al-Qasim, gelar Nabi Abul Qasim. Maka siapa dia puasa, tebang puasa juga 30 hari bulan Syaban ini, maka dia derhaka Nabi Muhammad SAW. Dengan maksud dia telah buat kerja dosa, dia telah buat maksiat, walaupun dengan nama ibadat. Ada juga ibadat yang rupanya maksiat, ada juga. Antaranya menurut ini ialah puasa hari Syok. Hadis riwayat Ashabus Sunan, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Al-Bukhari juga meriwayatkan, bukan hadis lah, asar, kata-kata ini daripada Ammar bin Yasir ini secara ta'liq, yakni secara tidak bersanad dalam kitabnya. Wa qala Tirmizi, dan berkata Imam Tirmizi setelah dia meriwayatkan kata-kata Ammar bin Yasir ini, hadithun hasanun sahih, ini hadis hasan lagi sahih. Walaupun ini kata-kata Ammar bin Yasir, tapi di mana dia berkait dengan Nabi, maka ini hadis juga. Wal amalu ala hadha inda aktsari ahli ilmi, dan beramal di atas apa yang diriwayat oleh hadis ini oleh sebahagian besar di kalangan ulama-ulama. Jumhur ulama pakai hadis ini, itu tak boleh puasa hari Esok. Wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri, dan dengan pandangan yang seperti ini, itu pandangan yang mengatakan tak boleh puasa hari Esok ni, merupakan pandangan Sufyan ats-Tsauri, Malik bin Anas, Imam Malik, Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanbali, Ishaq ibn Rahawai, wa kulluhum karrahu, semua mereka memakruhkan an yasuma ar-rajulu al-yawma alladhi yushakku fih, iaitu memakruhkan berpuasanya seorang itu pada hari Syok. Semua kata makruh belaka. Wa ra'a aktsaruhum in samahu wa kana min syahri Ramadan an yaqdiya yawman makanah, fa in samahu limuwafaqatihi 'adatan lahu jaza lahu as-siyam hina idhin. Dan ramai di kalangan ulama-ulama yang mengatakan makruh ini, sekiranya dia puasa 30 Syaban, kemudian ternyatalah itu Ramadan, hari Ramadan. Bagi contoh dia puasa juga 30 tu puasa sunat. Kemudian siapa berita ke dia, rupanya hari tu Ramadan dah. Dah ada apa cerita ke dia, WhatsApp tak apa. Maka tak boleh dikira hari puasa dia tu hari puasa Ramadan. Bahkan dia tetap kena gati balik, seperti mana seseorang yang sama dengan orang tak puasa juga. Satu orang tak tahu bahawasanya hari ni satu Ramadan, dia tak puasa, dia tak tahu, main tidur, main video game je dalam rumah, TV tak tengok belakang tu, surat abah tak baca. Tubik-tubik orang kata budak puasa hari ni, bewok.
Ramadan Allah tak puasa. Maka orang ni kena qada. Hak puasa pun kena qada juga. Kalau dia puasa sunat pada hari Syok ni, hari Syok ini sama je, walaupun dia dah saya puasa kan, ada kira hari Syok ni hari tak boleh puasa. Dah puasa saya saja puasa saja. Dan orang yang tak tahu itu Ramadan dan dia tak puasa, tak dosa, tak tahu. Seperti mana orang tak ingat juga, maka tak dosa. Tapi qada tetap kena qada. Dan jika sekiranya dia berpuasa pada hari Syok kerana hari Syok tu jatuh berbetulan dengan adat dia berpuasa, maka harus tak makruh pada ketika itu. Umpamanya petadi jugalah, dia puasa sokmo Senin Khamis, sekali itu hari Senin, kalau dia jatuh hari 30 Syaban, dia nak puasa boleh, tak mau puasa pun boleh. Dan kalau dia puasa, maka tak makruh kerana jatuh pada hari yang adat dia puasa. Dilarang puasa pada hari Syok itu untuk menunjukkan sempadan, batu tara di antara hari puasa wajib dengan hari puasa sunat. Kena ada batu tara, kena ada pagar antara dua perkara yang berbeza. Sebab tu tak boleh puasa. Tapi kalau dia memang kaki puasa dah, jatuh hari Syok tu hari hak dia puasa sokmo, maka tak ada apa-apa, tak dimakruhkan. Dalilnya fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu pernah bersabda, la tuqaddimu shaum Ramadan bi yaumin wala yaumain, jangan kamu dahulukan puasa Ramadan itu sehari dan 2 hari. Jangan kamu Ramadan nak mari sehari lagi mu puasa dah hari ni, 2 hari lagi puasa dah hari ni, jangan. Illa ayyakuna saumun yasumuhu rajul, malaikat boleh kalau nak puasa juga sehari 2 hari sebelum Ramadan, bila mana jatuhnya sehari 2 hari itu pada hari yang telah menjadi adat seseorang itu berpuasa, falyasum dzalikal yaum, maka boleh dia puasa pada hari itu. Begitulah juga ada ulama katakan puasa wajib. Puasa wajib boleh. Satu orang qada puasa, qada tinggal sehari lagi tak puasa, dan hari Syok tu sehari lagi tinggal, hari Syok sehari, maka ada ulama kata tak apa, dia puasa hari tu, kerana nak kejar, tak boleh masuk bulan Ramadan hak baru, tak boleh masuk. Hadis riwayat al-jamaah, jamaah maknanya apa ni, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, semua sekali. Wa qala al-Imam at-Tirmizi, dan berkata Imam Tirmizi, hasanun sahih, hadis ini, itu hadis Nabi kata jangan puasa sehari 2 hari sebelum Ramadan, melainkan orang yang memang hari dia puasa hari itu, maka tak apa. Hadis hasan lagi sahih. Wal amalu ala hadha inda ahli ilmi, dan para ulama beramal dengan hadis ini, dan mereka yang beramal dengan hadis ini, karahu an yata'ajjala ar-rajulu bisiyami qabla dukhul Ramadan, mereka memakruhkan dengan seseorang itu mengsegerakan puasa sebelum masuknya Ramadan. Wa in kana rajulun yasumu sawman fawafaqa siyamahu dhalik fala ba'sa bi indahum, dan mereka mengatakan kalau sekiranya hari Syok tu jatuh seperti tadilah, hari hak dia biasa puasa dah, maka tak ada apa-apa, tak makruh. Yang keenam, an-nahyu an saumid dahri, larangan daripada puasa sepanjang tahun. Hak ni kau tak ada lagi. Boleh jadi Malaysia ni kalau temu ramah seekor tak jumpa hari. Kalau ada alhamdulillah ada, tak boleh jadi ada. Kita jangan ingat orang macam kita belaka, ada. Tapi tak jumpalah. Tak jumpa. Tak jumpa ke mana? Kedai kopi sama banyak dengan selipar kedai kopi. Jakoh 2 jakoh kedai kopi, jakoh 2 jakoh kedai kopi, jakoh 2 kedai kopi. Macam-macam kedai kopi ada. Ni ada tengah buka renovate, tengah nak buka lagi, macam tak cukup kedai kopi. Ada lagi nak puasa mana? Leni pula kalau malah ke kedai kopi boleh order ke internet. Ni mari atur di rumah. Makanan nak puasa mana? Ni mari atur di rumah. Nasi lemaknya kalau Kuala Lumpur tu buka aplikasi ni macam-macam baju rima boleh order. Pada rumah ni mari atur. Tunggu congok bawah mari atur.
Duduk pelik, duduk pelik, tunggu. Nak pergi beli sendiri jeng. Patut jeng puasa. Ada rupanya orang mari atas di rumah. Pakcik jeng jangan puasa. Saya mari atas di rumah. Makanan. Nak puasa ke mana? يحرم صيام السنة كلها بما فيها الأيام التي نهى الشارع عن صيامها. Diharamkan puasa setahun semuanya, termasuk pada hari-hari yang dilarang oleh syarak daripada berpuasa padanya. Puasa setahun ni kau mau habis dah, hari raya pun puasa dah, seterik puasa. Di qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalilnya Nabi bersabda, la sama man sama al-abad. Tidak diterima puasa orang yang puasa selama-lamanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari dan Muslim. Fa in aftara yawmayil 'aid wa ayyam at-tashriq wa sama baqiyat al-ayyam intafatil karahah. Tapi kalau sekiranya makna puasa setahun tu bila mari hari raya dia tak puasa. Time mari hari tasyrik dia pun tak puasa. Raya haji, raya puasa dia tak puasa. Lain pada tu dia ramah belaka. Maka di kali itu ternafilah makruh, tak makruh lagi lah. Kerana hari-hari tak boleh puasa, dia tak puasa. Lain pada tu dia ramah belaka semua sekali. Idza kana mimman yaqwa ala siyamiha, dan tak makruh ni kalau memang sekiranya dia gagah, dia membeng, dia mampu untuk puasa. Kalau tak mampu, tinggal lagi nak saja, nak gagah saja, ataupun orang panggil kerja nombor. Ada orang kerja nombor nak cukup sampai lembek, sampai kuruh kering, sampai kalau orang bersing sebelah dia je jatuh luruh, janggut kuruh. Ini tak betul ini. Tapi kalau dia mampu puasa, tak apa. Wa qala al-Imam Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, wa qad kariha qaumun min ahli ilmin siyam ad-dahri idza lam yuftir yawm al-fitri wa yawm al-adha wa ayyam at-tashriq. Imam Tirmizi kata, setengah di kalangan ulama memandang makruh puasa setahun ini bila mana dia tidak berbuka pada hari raya Aidil Fitri, hari raya Aidil Adha, hari-hari tasyrik. Faman aftara fi hadzal ayyam, tapi tak jugalah, tapi jika sekiranya dia buka, dia tak puasa pada hari-hari ini, faqad kharaja min haddil karahah, maka di kali itu dia telah keluar daripada had makruh. Sebab-sebab yang menjadikan dia dilarang, dimarah. Wala yakunu qad sama ad-dahra kullah, dan dia juga tidak termasuk di kalangan orang yang puasa setahun, puasa sepanjang tahun, maka ni tak apa. Hakadha ruwiya an Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali kata ni, kalau dia puasa sepanjang tahun kecuali hari-hari yang dilarang puasa jadi tak puasa, maka ni tak makruh. Harus. Afdal ke tak? Tak afdal. Harus saja. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم حمزة الأسلمي على سرد الصيام. Kerana ada hadis Nabi telah memberi kebenaran sahabat yang nama Hamzah Al-Salmi untuk puasa sepanjang tahun, puasa terus Nabi beri, kerana dia gagah. Cuma hari raya tak puasa lah, hari lain tu boleh terus. Dengan kata baginda kepadanya, sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Ikut demo lah Hamzah ni. Dia merasa gagah, nak puasa boleh, tak mau puasa pun boleh, menunjukkan boleh. Tetapi itu bukan yang paling afdal sekali. Jangan ingat puasa seterik ini afdal. Tak. Wal afdalu, yang paling afdal, saumu Daud, puasa Nabi Daud alaihi salam. An yasuma yauman, puasa sehari, wa yuftira yauman, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Ini paling afdal sekali. Nabi Daud AS ni raja yang di Pertuan Agong. Makan ni maknanya orang panggil tak cakap nak makan lah, dari raja.
Tapi Nabi Daud seorang yang sangat bersyukur pada Allah. Walaupun kerajaan dia besar, dia buka sehari, puasa sehari, buka sehari, puasa sehari. Kita baru menang suci negeri, puasa sunat pun dah puasa dah. Maka ni maksud dia renungan jauh kita renung kita dengan Nabi Daud alaihi salam. Kalau tak boleh tiru Nabi Daud pun, janganlah buat komas panas sangat. Biar ada hari-hari yang Allah Ta'ala sunatkan puasa, hari Ashura, hari Arafah, kita puasa. Fa inna dhalika ahabbu siyami ila Allah. Kerana puasa sehari, buka sehari ni puasa yang Allah Ta'ala paling suka sekali, dibuat oleh hamba-Nya. Dan wasayati, dan insya-Allah sebab kita ni kata kita akan bahas lebih lanjut berkenaan dengan puasa sehari, buka sehari ni. Kemudian sikit lagi habis ni dah ada selah ni. An-nahyu an siyamil mar'ati wa zawjuha hadirun illa biiznih. Juga dilarang puasa seorang perempuan ketika mana suaminya berada di sisinya, melainkan dengan izin suaminya. Ini khusus untuk isteri. Si isteri dia tak dibenarkan puasa melainkan dengan izin untuk lelaki dia. Puasa sunat lah, puasa Ramadan tak yang minta izin, katok dengan gayung untuk lelaki dia kalau tak pergi puasa sunat. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata an tasuma wa zawjuha hadirun hatta tasta'zinah. Nabi SAW melarang perempuan berpuasa dengan keberadaan suaminya sehinggalah dia minta izin dengan suaminya dan suami dia izin. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu an, dalilnya Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu bersabda, la tasumil mar'atu yawman wahidan wa zawjuha syahidun illa biiznih illa Ramadan. Janganlah berpuasa seorang perempuan itu satu hari pun dengan keberadaan suaminya, melainkan dengan izin suaminya, kecuali puasa Ramadan. Kalau suami dia pergi musafir, tak payah telefon lah. Suami pergi Kuala Lumpur, bang nak puasa esok, ada payah, puasa je. Dia minta izin ni bila tok lelaki ada. Tok lelaki tak ada, tak payah minta izin. Gitu. Mereka puasa Ramadan, walaupun tok lelaki cokoh tepi, telanjang bau lak ada, tak payah minta izin, puasa juga. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim. Wa qad hamala al-ulama hadha an-nahy 'ala at-tahrim. Dan larangan Nabi ini ada ulama yang mengatakan hukumnya haram. Haram puasa dengan tak minta izin suaminya. Wa ajazu lizawji an yufsida siyama zawjatahu law samat. Dan mereka yang mengatakan haram ini mengharuskan si suami untuk merosakkan puasa isterinya jika sekiranya dia berpuasa tanpa izinnya. Nak rosak puasa ni dak ayah mana? Nak puasa payah. Maknanya tok lelaki bila bini puasa juga dengan tidak izin dia, maka harus boleh dia nak pakai. Saya puasa, dah puasa bang, boleh, harus dak dosa. Tak dosa. Tapi bini kata tunggu abang malang, jangan buat gaduh gitu, jangan buat gagah gitu, sekali dak buat cetong. Hari puasa ni buat gagah pula. Duna ya'zina laha, dan tak dengan tidak perlu dia minta izin kepada isterinya. Li aftiyatiha ala haqqih, kerana si perempuan ini telah melampaui haknya, maka tak apa. Wa hadha fi ghairi Ramadan, dan ini hukumnya bila bukan Ramadan, seperti yang Nabi sebut dalam hadis. Di bila Ramadan, fa innahu la yahtaju ila idzni min az-zawj, tak berhajat minta izin dengan suami, kerana Allah Taala besar pada tok lelaki lagi. Bila Ramadan Allah Taala puasa, maka tak payah minta izin tok lelaki lah ketika itu. Wa kadzalika laha an tasuma min ghairi idnihi idza kana ghaiban. Saya ayat dasar ni sudah juga
Suruh minta izin ni kalau tok laki ada. Kalau tok laki tak ada, maka tak perlu minta izin. Fa idza qadima lahu an yafsida siyamaha wa ja'alu marad az-zawj wa ajzahu an mubasharatiha mithla ghibatihi anha fi jawazi sawmiha duna an tasta'zinah. Baik. Ulama kata bila tok laki ni tak ada, tak payah minta izin. Berak siapa, pukul 3 siapa. Kamu nak balik malam, pukul 3 siapa dah. Maka kali tu dia bang puasa ni bang, puasa bang 3 hari dah ni. Maka kena buka puasa lah masa tu. Begitu. Apa nama ni, dan tak perlu minta izin juga kalau tok laki sakit. Tok laki sakit dan awak kanser tahap 5, minggu depan nak mati tau. Tak payah minta izin walaupun tok laki ada tepi. Puasa je. Puasa je. Ataupun tok laki dia ni mati pucuk, selok ke lama, maka dah minta izin juga. Kalau minta izin rasa terhina pula laki dia. Bang nak puasa esok ni mana? Laki dia laki dia. Puasa nak puasa 100 tahun belum dia apa aku. Maka kalau tok laki sakit, tok laki dah tak mampu untuk apa tu dengan dia, membuat hubungan dengan dia, sama hukumnya tok laki tak ada, tak perlu minta izin. Puasa seterik begitu dia. Ini di antara perbahasan yang kita sempat pada malam ini. InsyaAllah ada manfaatnya. Kita sambung semula esok. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.